Ya, besar buat senang perkara yang ketiga. Oleh kerana itu, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zuhud bin Sanad Jahil perkara ketiga yang baik menyatakan bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati dengan rahmat yang luas bersama beberapa orang sahabat radhiyallahu anhu, masuk pada salah satu perkebunan seorang lelaki daripada kaum Ansar di Madinah. Kebunnya banyak dengan pohon kurma yang sedang berbuah, ranting-rantingnya penuh dengan buah-buahan, sementara burung-burung bergayutan di situ. Para sahabat yang lain merasa sangat gembira, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya duduk dan menangis. Mereka bertanya, wahai Khalifah Rasulullah, apa gerangan yang terjadi pada diri? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, saya melihat burung ini, betapa beruntungnya burung ini. Dia mendatangi pohon dan memakan buahnya. Dia mendatangi air dan meminumnya. Dia mati tanpa dihisab dan diazab. Oh, andainya saya seperti burung. Oh, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Akhirnya para sahabat yang lain pun menangis. Hadirin Allah, ini kehebatan keimanan Abu Bakar. Abu Bakar seorang sahabat yang terkenal dengan ahli ibadah. Abu Bakar bukan seorang sahabat yang katakan seorang yang katakan orang yang istilahnya kuat berjihad di jalan Allah ataupun menguruskan padang untuk menyerang ataupun itu peperangan orang peperangan. Tapi kehebatan Abu Bakar ini hebatnya itu di antara umat yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad. Kehebatannya sebab apa? Sebab hatinya. Hatinya yang bersih, hatinya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu disangkat takut kepada Allah. Ibn Hakam nyatakan bahawa saja takut kepada manusia, takut manusia kepada manusia yang lain, dia makin lama makin jauh. Takut manusia kepada hantu, dia makin jauh. Takut kepada gempa bumi, manusia itu akan lari dari gempa bumi mencari tempat yang selamat. Takut kepada tsunami, manusia akan mencari kehidupan tempat yang paling selamat supaya tidak diambil tsunami tersebut. Apabila orang yang akan takut dari tafsir dan takut kepada makhluk, orang makin lama makin jauh. Tapi kalau menciptakan, kita membicarakan takut kepada Allah, makin lama kita makin dekat dengan Allah. Itu beza. Takut dengan makhluk, takut dengan Allah. Takut dengan makhluk, makin takut. Makin jauh kita, makin jauh kita, makin jauh. Tapi takut pada Allah menyebabkan kita ini makin hampir dengan Allah. Hadirin Allah, kita kembali. Abu Bakar As-Siddiq seorang yang terkenal dengan hatinya yang menyatakan lembut, hatinya yang takut kepada Allah, sehingga kan orang sahabat-sahabat yang lain sebenarnya apabila masuk satu kebun yang begitu lebat buahnya, yang begitu cantik kebunnya menghijau, tiba-tiba dalam suasana keadaan itu bila sahabat terlihat seorang khalifah pemimpin umat Islam ketika itu, pemimpin bukan satu negeri tetapi khalifah Islamiyah, pemimpin besar upayanya. Madinah di bawah beliau, Makkah di bawah beliau, dan negara-negara Arab yang lain di bawah beliau sebagai khalifah. Melihatkan Abu Bakar sebagai seorang khalifah yang gembira, sahabat-sahabat yang lain semua melihat taman-taman, melihat kebun-kebun yang berbuah, hasil yang bagus, hasil yang cantik, hasil yang tengok menceriakan, gembira semua. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dia terdiam dan mengalirkan air mata, sehingga kan di antara sahabat, di antara ramai-ramai sahabat itu menanyakan, wahai Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah SAW, apa gerangan terjadi pada dirimu? Mengenai gembira kami semua masuk ke Allah taman-taman ini,
burung yang indah di atas pohon, dia sesungguhnya jadi burung. Dia makan buah, makan, nak minum, dia minum. Dia mati tanpa dihisab. Ya, dia sebagai khalifah, seorang pemimpin amat risau sekali. Dan bukan sekadar mati dan mati dan lepas itu habis dan dapat riwayatkan dengan ada kalau perkara yang perlu beliau rasakan perlu dihadapi, iaitu hari perhisaban ataupun hari perhitungan amalan. Dia takut sungguh. Sebab itu rasakan seronoknya boleh ditolong. Tak makan sedap seronok, minum mati tanpa dihisab. Manusia ini bukan dengan manusia ini, kalau dia hidup, dia makan, dia akan dipersoalkan macam mana dia makan itu, dia rezeki yang halal atau haram. Kalau dia minum, minuman dia macam mana yang di dalam daging itu akan dipersoalkan macam mana yang dipendapat minuman itu untuk teruskan kehidupannya secara halal atau haram. Ini banyak persoalan yang akan dipersoalkan. Sebab itu beliau sebagai seorang khalifah ketika itu merasa alangkah baik kalau aku hidup jadi seekor burung, alangkah baik kalau dulu ibu aku tak lahirkan aku. Sebab apa? Sebab ketakutan beliau ini amat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhadapan, untuk ketika mana hari kiamat nanti di pada masa akan dihisab satu persatu. Dia takut dengan hari pembalasan. Hadirin Allah, cuba perhatikan sahabat yang mulia ini. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada dia dengan syurga. Sedangkan Abu Bakar seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW, iaitu ahli syurga. Kalau kita dijelas sebagai katakan orang tidak dapat jaminan iaitu ahli syurga, gembira dan seronok dah. Tapi dia masih lagi takut kepada Allah, masih lagi rasa takut lagi nak berhadapan apabila hari pembalasan, hari pertimbangan, hari yang berhisab, perhitungan tentang amal. Kita takut sekali. Meskipun begitu dia tetap takut dan menghitung dirinya, sehingga dia berkata, demi Allah, saya tidak pernah merasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun salah satu kaki saya sudah menginjak di syurga, sebentar satu lagi masih di luar. Bisa menjadi Rasulullah itu apakah sebelah kaki dia masuk syurga, tapi sebelah lagi dia takut. Dia takut sebelahnya lagi azab. Sebab takut terumpat dalam neraka. Nak menceritakan hebatnya, takutnya, kebesaran hebatnya balasan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan hebatnya. Hebatnya itu bukan dari sebab banyak beribadah, sembahyang, boleh bukan. Dia itu sebab hatinya itu takut kepada Allah. Sehingga kan dia itu salah antara sahabat yang dekat, sahabat yang banyak seorang dermawan. Kalau kita lihat macam mana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq awal-awal lagi dia masuk Islam, dia lihat bagaimana dia belanjakan hartanya untuk membebaskan Bilal bin Rabah daripada dia dalam susah keadaan tersiksa di padang pasir, dibuat di atas dada batu yang besar, lalu datang kafir Abu Bakar inilah yang membelanjakan hartanya, keluarkan membeli hamba Abu Bilal bin Rabah ini. Hadir dari Allah. Begitu juga dengan kehidupan beliau itu ketika mana beliau dalam peperangan Tabuk, yang berlaku dalam peperangan Tabuk di mana umat Islam dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri untuk berhadapan dengan tentera Rom yang begitu ramai sekali, sehingga ketika itu Rasulullah naik ke mimbar memberi minta bantuan kepada sahabat yang ingin menyumbangkan harta untuk persiapan peperangan Tabuk, untuk berhadapan dengan tentera yang canggih, tentera yang begitu ramai dan dibandingkan tentera umat Islam ketika itu. Maka Abu Bakar ketika itu menginfakkan segala harta seluruhnya, sehingga kan Rasulullah SAW menanyakan kepada Abu Bakar, apa yang bertinggalkan untuk anak dan istrimu? Abu
Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan kepada mereka dengan Allah dan Rasulnya. Meninggalkan Allah dan Rasulnya. Tengok lihat bagaimana dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk itu Umar kata, hari ini aku nak kalahkan. Macam mana infak Abu Bakar seperti dimenang, kali ini yang mengalahkan. Jadi Umar pun dalam peperangan Tabuk itu separuh sebahagian persiapan ketentuan untuk menghadapi terlalu, iaitu belanjanya itu adalah sumbangan dari Umar bin Khattab. Ketika itu yakin kali ini aku dapat kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Rupa-rupanya apabila Rasulullah bukan menanyakan tentang banyak mereka menginfakkan harta, malah Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan? Berapa banyak yang tinggalkan? Tanya pada Umar, Umar kata, aku telah membelanjakan sebahagian daripadaku. Apa yang kau tinggalkan untuk isteri dan keluargamu? Maka Umar menjawab, aku tinggalkan sebahagian harta lagi. Ada sebagian harta aku tinggalkan untuk mereka. Tetapi soalan yang sama ditujukan kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk isteri dan keluargamu? Maka dia menjawab, aku tinggalkan mereka dengan apa? Dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ketika itu apabila mendengar jawapan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab memang betul. Apa yang berkata kepada Rasulullah, iman Abu Bakar ini hebat sungguh. Hatta sehingga pada kehidupan dalam hatinya itu hanya Allah dan Rasul sahaja. Sebab itu dengan kita mengamalkan dalam doa, ada orang-orang mengamalkan doa, ya Allah jadikanlah dunia, ya Allah maj'al dunia fi yadi, ya Allah jadikan dunia ini pada tangan aku sahaja. Janganlah terjadi wala taj'al dunia fi qalbi, yang menjadikan dunia itu dalam hati aku. Ia menjadikan seorang itu dengan kecintaan itu melebihi segala-galanya, maka dia meletakkan Allah dan Rasulnya di hadapan. Hadirin Allah, sebab itu dalam hadis Rasulullah, man ahabba lillah wa man ahabba lillah wa abghada lillah wa taraka wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmala iman. Siapa yang marah kerana Allah, sayang kepada Allah, marah kerana Allah, dia itu memberi kerana Allah, menegah kerana Allah, maka ketika itu maka istakmal iman, sempurna iman dia, hebat iman dia. Hadirin Allah, kita teruskan sebab semuanya meletakkan semua perkara dalam kehidupan Allah dan Rasulnya di hadapan. Kita teruskan. Oleh kerana itu Ibn Qayyim berkata bahawa banyak orang sembahyang dalam barisan yang sama, mereka bersebelahan, tapi nilai akan sembahyang orang yang satu dengan yang lain bagaikan antara langit dan bumi. Kerana sebahagian manusia apabila melaksanakan sembahyang, dia takut pada janji Allah, takut untuk bertemu dengannya, dan takut untuk berhadapan dengannya, dan itu mengingati bahawa dia akan berdiri seperti dudukan sembahyang itu pada hari kiamat. Hadirin Allah, sebab itu orang yang dalam susut salat bila berbaris sahaja menghadirkan diri kita seolah-olah kita ini berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang sama dia bagi mereka yang ada khusyuk dalam sembahyang, dirasakan bahawasanya begitulah keadaannya di padang mahsyar nanti, yang mulai hisab nanti, yaitu dengan melakukan dengan berbarisnya manusia untuk dipersoalkan satu persatu, untuk ditanyakan tentang amalan-amalan yang telah dilakukan, duit-duit yang dia dapat daripada mana dia, macam mana dia belanjakan. Semua itu apabila berada dalam satu saf, dirasakan dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan terus masuk takbiratul ihram, Allahu akbar. Ketika itu dirasakan yang lain kecil. Kecil sekolah dirasakan kecil, kecil tentang kereta dia kecil, tentang rumah dirasakan
Hadirin rahimahullah Ta'ala, silakan terusnya Ustaz buat sujud pertanyaan ketiga. Oleh kerana itu Imam Ibnu Zawji, semoga Allah merahmatinya, rahmatullah, berkata, seorang mukmin sentiasa mengingati segala sesuatu yang dia lihat tentang apa yang bakal terjadi pada dirinya di hari kiamat kelak. Apabila dia sedang tidur berselimut, dia akan mengingati kubur. Ini orang yang tidak tahu yang beriman. Dan bagi Rasul mengatakan, orang yang sentiasa mengingati kematian, orang yang takut kepada Allah dalam setiap masa, apa yang diperlihatkan, apa yang dipertontonkan, dirasakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu macam mana kita nak menghadirkan bahawa kita ini kerdil di hadapan Allah, sudah pastinya kita perlu mengingati, memikirkan tentang kehebatan Allah menjadikan alam ini, menjadikan kehebatan Allah dalam suasana, menjadikan segala-segalanya dengan terlihat tengok paparan yang diakbar-akbar di sebagainya, dengan perkembangan terkini, lihat bagaimana keadaannya. Dikatakan baru-baru ini yang mati 37 orang meninggal dunia, lebih akan tertinggalkan. Begitu juga yang lain-lain yang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cabut seseorang, nak cabut nyawa seorang itu, ataupun nak mengambil nyawa seorang itu di dunia masa. Tak perlu, kadang tak perlu, kadang-kadang tak perlu dengan mendatangkan pada yang besar tsunami dan sebagainya. Kadang-kadang Allah memutuskan seekor nyamuk untuk memusnahkan, mematikan, mencabutkan seseorang. Kadang-kadang mereka mati dengan air terjun saja, dengan apa ni, dengan dihinggapi dengan penyakit kencing, tikus sebagainya, oleh Allah cabut nyamuknya. Tidak perlu nak merasakan apa ni, jangan rasakan kita diselamat dengan suasana aman, tapi nyawa itu Allah nak cabut senang saja, tanpa menghadirkan peperangan, tanpa menghadirkan senang, tetapi Allah putuskan berbagai-bagai makhluk yang lain dengan nyamuk sebagainya boleh mencabut nyawa seorang. Hadirin rahimahullah, ini orang yang dia katakan orang yang apabila orang muslim ini, orang yang dikatakan orang yang bertakwa ini, apabila dia berada dalam selimut nak tidur, dia rasakan macam mana dalam surah Al-8, macam mana api kubur nanti. Sebab itu mendoakan mata itu bisa kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amwat, maha dengan nama Allah yang telah menghidupkan aku, yang telah mematikan aku. Jadi kita hidup tadi kat dunia tadi, nak mati sementara mati, tidur itu mati sementara, dan nak gambarkan macam mana suasana keadaan di alam kubur itu. Dijadikan sebabkan dan kata mauti wa'idha bil mauti wa'idha, memadai kematian itu satu peringatan. Jadi dalam nak tidur itu kita rasakan macam mana. Sebab itu kalau kita lihat soleh macam mana dia nak menghadirkan, nak mengganti mati, kadang-kadang terpaksa menggalikan lubang, nak kaki supaya apa, dia sebelum tidur itu dia masuk dalam kubur, dia muhasabah. Sebelum nak tidur dia masuk dalam kubur yang digali, berada di lubang tersebut di dalam rumahnya, dia masuk, kemudian dia bermuhasabah, kemudian dengan keadaan yang takut pada Allah, dengan azab yang azab kubur, dengan ganti kematian, dia masuk banyak beristighfar dan seterusnya, barulah dia hidup. Hadirin rahimahullah, apabila dia melihat sayur-sayuran, buah-buahan, berbagai kenikmatan yang hijau, dia akan menjadi syurga. Apabila melihat pasar-pasar murah dengan durian-durian sebagainya, berumpuk-rumpuk dengan buah manggis, berumpuk-rumpuk dengan buah segala-galanya, dirasakan ini syurga lagi hebat daripada Allah yang Allah cintai, sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dirasakan betapa hebatnya syurga, dia akan menjadi syurga. Jadi apabila dia melihat api, dia orang yang diseksa dalam yang orang yang berjaya di dunia, dia akan diseksa api di neraka jahanam. Apabila dia tengok mati, dia melihat api, dia terasa macam mana di neraka.
Apabila orang disebat, dia rasa macam mana ya Allah, macam mana ya Allah, nanti dia akan telah kulit-kulit itu dibakar. Yang Allah kata, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullaman nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Orang-orang yang kufur dengan ayat kami akan azab mereka, kulit-kulit mereka kami bakar dan kami dah hangus kulit-kulit mereka, ditukarkan kulit yang lain. Macam mana Allah jadikan manusia itu kulit dengan ability yang orang terbakar, kulitnya hilang. Ketika itu letak api pun tak rasa apa. Sebab apa? Sebab kulit dah tak ada. Sakit seorang itu, sakit di makhluk Allah, sakit di manusia itu sebab di salah erti tubuh badan dia daging tulang dia dengan kulit hilang tak rasa apa dah. Sebab itu Allah akan menggunakan kalimat dulu kulit mereka badalnahum juludan ghayraha, dah hangus kulit mereka, kami tukarkan kulit yang lain. Allah tak kata daging rasa sakit, tulang rasa sakit, yang sakit sebab ada kulit. Sebab Allah tukar Allah menggunakan kalimat kulit. Yang api bakaran api neraka di dalam hadis itu menyatakan api kat kuning dan bezakan dengan api neraka bezanya 70 kali ganda. 70 kali. Hadir tak jemaah? Jadi apa yang dikatakan, apa yang dipaparkan dekat dunia ini sampai itu satu kegembiraan melihat kehijauan dengan air terjun, masuk air terjun saja, tengok air yang Allah ciptakan, beginilah syurga. Sedangkan kita ini bukannya kita sebenarnya orang-orang Arab itu padang pasir, tak nampak macam mana dia tajri jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tak tergambar macam mana sungai yang mengalir, ia dikelilingi taman-taman syurga yang berhijau. Sedangkan di mereka para sahabat hidup di padang pasir. Sebab itu kalau kita lihat, kalau mereka sampai ke Malaysia ini sepenuh bila subuh, apabila mereka ini mengunjungi ada air terjun lagi-lagi besar, dirasakan ini macam bau dia tergambar, barulah dia tergambar macam mana yang diceritakan oleh Allah, air yang mengalir, rawdatul jannah, taman-taman syurga yang menghijau. Sedangkan sana padang pasir tak tergambar, dia datang sini dia akan terpencar. Subhanallah, maha suci bagi Engkau ya Allah, menjadikan inilah syurga. Yang syurga itu baru dekat dunia, nak bandingkan akhirat, Wallahu a'lam, hebat lagi. Sebab itu beramal seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah, baik melihat satu siksaan, tahu melihat satu kenikmatan, dia akan terbayang macam mana dia akan berhadapan di hari masa akan datang, di hari kiamat nanti. Kalau dia melihat kebaikan seronoknya, kalau begitu pasal kemampuan dengan menganeka jenis, dia akan syurga, rindu pada syurga. Kemudian apabila melihat kemalangan, apabila musibah, dia rasakan macam mana pula nanti di akhirat kelak aku disiksa, sakitnya macam mana, sakit penderitaan orang yang kita lihat dekat dunia, kita rasakan macam mana sakit di akhirat pula. Manusia di dunia dilihat, kita akan rasakan membawa pemikiran kita macam mana pula azab di akhirat. Hadirin Allah, kita kembali, kita kisah Amin Melangkau lagi, yaitu tentang kisah Umar bin Khattab. Muka surat 208, perenggan yang di bawah sekali 208, perenggan kita tengok Umar bin Khattab, khalifah. Kemudian selepas khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berakhir, dan namulah masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar juga termasuk dalam golongan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasa takutnya dapat dilihat pada khutbah yang pertama ketika mengumumkan prinsip dan dasar-dasar pokok yang mesti diterapkan kepada rakyat dan rakyatnya. Beliau mengakhiri khutbah dengan menangis. Maka para sahabat bertanya apa yang terjadi pada tuan wahai Amirul Mukminin. Lihat, ketika saat-saat dilantik menjadi khalifah, khutbah ucapan dasar dia yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, silakan dia menegurlah aku, kalau aku silap tegurlah aku. Kita tengok sampai ada seorang bertanya
perkara yang kecil, tapi suatu perkara amanah yang begitu besar dan diikut tanggung jawab sebagai khalifah sehingga dari ahli mukminin Umar tetap mengalirkan air mata. Sehingga kan sahabat-sahabat bertanya kepada Umar ketika menangis itu, Umar apa yang terjadi pada Tuhan wahai ahli mukminin? Umar menjawab, demi Allah saya berharap seandainya ibu tidak melahirkan saya. Oh, andai saya ini seorang sebatang pohon sahaja lalu ditebang, sungguhnya saya sangat takut kepada azab hari akhirat dan sangat mengerikan hari kiamat apabila saya bermaksiat kepada Allah. Umar berkata, ditanya dia mengadakan air mata dan suaranya kalau jadi pokok tebang tak bisa, suaranya jadi haiwan, suaranya jadi apa, suaranya kalau ibu aku tak melahirkan aku tak ada tanggung jawab untuk menjadi pemimpin amanah yang itu besar sebagai seorang pemimpin. Bukannya kita ucapan yang terima kasih kepada Allah telah melantik saya rasa bangga, gembira telah memberi kepercayaan kepada saya. Tetapi Umar mengucapkan seperti itu, bukan ucapan yang seperti yang berbangga-bangga sebagainya, tidak kasih apa, tetapi dia rasakan di akhir hayatnya akan datang amanah ini betul-betul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu macam mana dia mentadbir umat Islam ketika itu. Hadirin Allah, itulah kehebatan para sahabat yang banyak menangis takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar menangis ketika Umar menangis, Umar ketika Khalifah menangis, dan dilihat bagaimana kehidupan